Okay, so basically tadi charge daripada setiap objek dia ada dua charge, positif dan juga negatif. So permulaan sekiranya tidak berlaku friction ke apa ke, charge tersebut dia dalam keadaan yang nilai dia adalah sama antara kedua-duanya, positif dan juga negatif dia sama. Okay, tetapi sekiranya kita rub ataupun berlakunya friction, rub tu kita ni gosok. Okay, rub tu kita gosok ataupun friction tersebut berlaku di antara dua permukaan, dua objek. So dia akan menyebabkan unbalanced charge akan berlaku. Okay, so unbalanced charge tersebut only the electron are transfer from one object to other. Bermaksud kalau kita rub tangan ni, tangan cikgu ni satu tangan positif dengan negatif dia sama permulaan. Tangan satu lagi pun sama juga, positif dengan negatif dia sama. Bila cikgu rub, dia jadi unbalanced, maksudnya yang mana satu yang bergerak, positif ke negatif yang bergerak antara dua tangan cikgu ni. Tolong respon. Bila cikgu rub, yang mana satu charge yang bergerak? Hello? Statement dekat bahagian dalam buku teks tu dia bagi tahu dah. Ada jawapan tu. Mana satu yang bergerak? Negatif. Negatif. Okey. So negatif, tolong ingat antara dua charge yang bergerak hanyalah satu charge saja, iaitu negatif. Bermaksud kalau cikgu rub ni, okey, yang kanan ni katakanlah cikgu kata negatif dia lebih, yang kiri ni positif dia lebih. Bermaksud bila cikgu rub, negatif tersebut banyaknya negatif bergerak daripada tangan yang mana. Okey, ni tangan kanan, ni tangan kiri. Tangan kanan negatif lebih, tangan kiri positif yang lebih. So bila cikgu rub tadi, bermaksud charge negatif mana yang lebih banyak bergerak pergi ke satu tangan. Charge negatif daripada belah kiri ke kanan ke kiri? Tolong respon. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Sebab yang kanan ini dia negatif lebih. So maksudnya negatif daripada kanan ini dia bergerak ke bahagian, daripada kiri ini dia bergerak ke bahagian kanan. So sebab itulah yang kanan ni negatif charge dia lebih. Bila kanan ni negatif charge dia lebih, yang ini kurang negatif charge, so yang banyaknya adalah positif charge yang lebih. So tolong ingat antara dua charge, satu charge sahaja yang bergerak, satu lagi dia static sahaja. So bila negatif tu banyak bergerak, bermaksud katakanlah yang bahagian kiri ni negatif banyak bergerak ke bahagian tangan cikgu yang belah kanan. So bahagian tangan cikgu yang belah kiri ni banyak charge apa? Respon. Kalau negatif banyak bergerak ke belah kanan, maksudnya yang tinggal untuk tangan kiri ni charge apa? Positif. Positif. Sebab itulah banyaknya positif dekat bahagian tangan kiri. Banyaknya negatif tangan kanan sebab negatif bergerak banyak ke bahagian tangan kanan. Ini contohnya saja. Okay. So yang bergerak hanyalah elektron saja ataupun negatif charge saja. Oh, lupa nak beritahu. Elektron adalah negative charge. Okay. Elektron adalah negative charge. Okay. Elektron adalah negative charge. Transfer from one object to another. Okay, so proton, kalau elektron adalah negative charge. Dan satu lagi nama untuk charge adalah proton. Proton adalah charge apa? Nasman? Positif. Positive charge. Okay, boleh Right. The object that gains electron will negatively charge. The object that loses electron will positively charge. Macam cikgu cakap tadi lah, cikgu rub. Okay, permulaan dua-dua balance. Cikgu rub. Okay, tiba-tiba yang belah kanan ni negatif lebih, belah kiri ni positif yang lebih. So sebab apa kanan ni negatif lebih? Sebab banyak yang negatif charge daripada yang belah kiri ni transfer ke bahagian belah kanan. So kanan ni negatif yang lebih. Bila banyak negatif yang transfer ke bahagian sini, so yang tinggal dekat bahagian sini adalah positif. So banyak positif dekat bahagian kiri. The object that has a equal number of proton and electron is known as a neutral. Okay. So sekarang ni yang kita sekarang ni tak
attract dan juga tak repel antara satu sama lain. So kita sekarang ni charge kita adalah apa? Respon? Charge kita adalah apa? Neutral. 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 Apa maksud neutral? Apa maksud neutral? Charge Positif negatif sama. positif, negatif betul. sama. Okay, good. Positif dengan negatif dia adalah sama. Okay. So basically untuk charge yang sama dia akan repel di antara satu sama lain. Maksudnya positif dia akan menolak di antara satu sama lain. Okay. Negatif dia akan menolak antara satu sama lain. Sama juga macam lelaki dan juga perempuan lah. So lelaki dan juga perempuan dia berlainan jantina. So dia boleh berkahwin. Tapi kalau lelaki dengan lelaki tak boleh berkahwin. Perempuan dengan perempuan tak boleh berkahwin sama-sama. Okay. So sama juga macam ni. So sama charge dia akan tolak antara satu sama lain. Sama charge akan tolak. Kalau same different charge, so dia akan attract di antara satu sama lain. Dia lebih kurang juga sama juga macam magnet. Magnet pole yang berbeza dia akan respon. Kutub yang berbeza dia akan kutub magnet attract repel. Menolak. Kutub yang berbeza. Kutub yang berbeza Kutub yang berbeza menarik. menarik. Kutub yang sama dia akan Menolak. Okay. So dia sama sahaja macam charge. Charge yang sama dia akan menolak. Charge yang berbeza dia akan menarik. Okay. Itu sahaja. Tak susah. Okay. The number of proton is more. Okay. Kalau kamu tengok gambar ni, yang ini positif dia lebih. Okay. So kita assume dia adalah positively charged. Tak semestinya positively charged. Negatif dia langsung tak ada. Negatif dia masih lagi ada. Cumanya yang dominate untuk sesuatu objek tersebut adalah positif. So kita boleh bagi tahu bahawa objek tersebut dia adalah positively charged. Kalau bahagian yang gambar tengah-tengah ni masih lagi ada positif, cumanya elektron ataupun negatif charge dia lebih. So kita sebut dia adalah negatively charged. Tapi kalau dia balance, positif dengan negatif dia sama, so kita namakan dia sebagai neutral. Okay, dalam keadaan yang neutral. Okay, look at the figure 7.4. The effect of electrostatic charge on a plastic comb that has been rubbed with a piece of woolen cloth. So before being rubbed, after being rubbed with a woolen cloth. Okay, kalau tengok dekat bahagian sini, sebelum charge-nya antara negatif dengan positif adalah apa? Yang belah kiri ni sebelum kita rubkan dia. Neutral. Neutral tu bermaksud positif dengan negatif adalah Sama. Balance. Okay, good. Balance. Okay, ini balance. Bila kita dah gosok, yang belah kanan ni bila kita dah gosok, apa jadi dekat bahagian sikat ni? Kalau kamu tengok mana yang lebih? Kira kan? Negatively charged. Positively charged ke negatif? Positively charged ke negatif? Negatif. Okay, negatively charged. Kalau untuk apa dia ni, sikat ini dia akan jadi negatively charged. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positif plus ada 7 saja, tapi kalau negatif ada 10. So automatic yang sikat ini dah jadi negatively charged. So mana lagi kalau negatively charged 10, positively charged 7. Okay, so mana lagi 3 negative charge tersebut? Respon? Bila kita gosok dengan kain, kita tengok negative charge dia jadi 10. Positif dia jadi 7. Okay. So untuk positif, mana lagi 3 positif tersebut? Respon? Hilang. Positif tu yang hilang ke? Positif ke yang bergerak? Mana tu? Okay. So macam mana boleh jadi dekat bahagian sikat ni jadi 10 elektron ataupun 10 negatively charged? Mana datang? Sebab woolen clothes tu dia negatively charged. Okay. Disebabkan woolen cloth tersebut dia ada negative charge. Okay. Dia ada negative charge di mana dia akan pindahkan ke bahagian sikat tersebut yang menyebabkan sikat tersebut dia akan lebih negative charge. Okay.
comb rod with the woolen cloth, we gain electron from the woolen cloth and will be negatively charged. This enables the comb to attract the piece of paper because the force of friction that exists between the positive charge on the piece of paper and the negatively charged on the comb. Okay. So bila dia dah jadi unbalanced, bila kamu dekatkan dengan bahagian mana-mana yang positively charged ataupun negatively charged, dia akan attract ikut kepada dia punya charge lah. Maksudnya kalau different charge dia akan attract. Kalau apa dia ni same charge dia akan repel dia antara satu sama lain. Okay. Baik. Okay, so untuk aplikasi bagi electrostatic charge ini, dia ada eksperimen, ada instrumen yang kita gunakan di dalam eksperimen untuk kita dapat tahu bahawa different charge tersebut dia akan menyebabkan attract. Kalau same charge dia akan menyebabkan dia akan repel. Okay, di antara satu sama lain. Dan instrumen tersebut kita namakan sebagai elektroskop. Okay, elektroskop namanya. Okay, ya. Elektroskop kan. Okay, apa fungsi untuk elektroskop ni? Is a device used to detect the existence of electric charge on an object. So untuk elektroskop ni dia akan detect kehadiran untuk charge bagi elektrik tersebut. Charge tersebut kita boleh detect dua sahaja, positif dan juga negatif. So elektroskop ni dia akan detect bahawa dekat bahagian sini dia terkumpulnya positif yang banyak, yang menyebabkan dia akan repel bila positif charge kena pada dia. Okay, dia akan repel. Okay, contoh. Okay. So untuk elektroskop ni dia detect untuk kehadiran sesuatu electrical charge. Okay. Macam mana cara dia berfungsi? Okay, kita tengok satu-satu. Okay. Kalau kamu tengok yang bahagian A ni dahulu. Okay, sebelum tu. Untuk elektroskop, dia ada part-part dia, bahagian dia. Part bahagian atas kita namakan sebagai metal cap. Bahagian bawah ini insulator. Bahagian bawah ni gold leaf. Okay. So yang pentingnya adalah bahagian metal cap ni dan juga bahagian gold leaf dekat bahagian bawah ni. Metal cap bahagian atas, gold leaf bahagian bawah. So dekat bahagian gold leaf ni yang kita nak tengok sama ada dia repel ke ataupun dia akan attract. Okay, repel dia akan menolak di antara satu sama lain. Attract dia akan ucup saja macam ni. Dia terbuka ataupun dia mengucup. Okay. Kita pergi satu-satu. Kita pergi yang bahagian A ni dulu. Kalau kau tengok bahagian A, okey, untuk permulaan, untuk sesuatu benda, permulaan sebelum kita buat eksperimen, bahagian elektroskop ni, charge dia macam mana? Sebelum kita dekatkan dengan apa-apa lah. Untuk permulaan, elektroskop ni, charge dia macam mana? Respon? Neutral. Neutral. Satu-satu benda, sekiranya kita tidak buat rub ataupun tidak berlaku friction untuk sesuatu bahan tersebut, dia punya charge adalah neutral. Bermaksud charge positif dengan negatif dia adalah respon. Untuk permulaan, charge positif dengan negatif untuk elektroskop itu adalah balance. Sama. Nilai dia adalah sama. Okay. Nilai untuk charge bagi positif dengan negatif adalah sama. Okay. So kita tengok yang permulaan ni. Nilai positif dengan negatif charge adalah sama. Positif, negatif, kamu tengok kat bahagian sini. So, bila kita dekatkan satu strip, okay, metal cap ni akan menerima strip. Metal cap kat bahagian atas ni akan menerima strip. Strip tu, sama ada kita nak jadikan dia unbalanced ataupun kita nak jadikan dia neutral. Okay. Untuk gambar yang pertama ini, strip tersebut neutral. Okay. Positif dengan negatif dia balance. So bila kita dekatkan dengan metal cap ni, berlaku apa-apa peminahan untuk bukan peminahan, maksudnya ada berlaku attraction ataupun repulsion tak untuk charge. Tolong respon untuk yang A ni. A ni berlaku penarikan ataupun berlaku penolakan tak? Tak. Okey, tidak. Disebabkan apa tidak? Disebabkan oleh neutral strip ni charge dia balance. Elektroskop ni charge dia juga balance. Maksud bila balance antara kedua-duanya maksudnya tidak berlaku apa-apa.
Sama juga macam kita sekarang ni. Kamu duduk sekarang ni kan, kau tengok badan baju kamu ni tak adalah tertarik dengan badan kamu ke, kamu tak rasa pun tarikan ke, seluar kamu tak tarik dengan badan kamu ke. Okay. So disebabkan oleh apa berlaku tersebut? Disebabkan oleh baju kamu dengan badan kamu, kedua-duanya charge untuk positif dengan negatifnya adalah neutral, adalah sama. Okay. So tak berlaku apa-apa untuk yang first ni. The gold leaf does not diverge because the positive and negative charge are attract to one another. Okay. So untuk bahagian gold leaf dekat bahagian bawah tersebut dia tidak terbuka. Sebabkan apa? Positif dengan negatif dia di balance antara satu sama lain. So disebabkan itu dia tertarik antara satu sama lain. So dia statik sajalah. Dia tak terbuka lah. Dia mengucut sahaja untuk gold leaf kat bahagian bawah ni. Gold leaf kan. Bawah gold leaf, atas metal cap. Metal cap, bawah gold leaf. Okay. Yang bahagian gold leaf tu kita nak tengok. So kalau kita letakkan strip yang neutral, charge dia sama. So dekat bahagian bawah pun dia tidak berlaku apa-apa. Okey, kita tengok yang bahagian B ni. Bahagian B ni dia letakkan strip yang berbeza. Ada satu positif, ada satu negatif. Okey, yang kita tengok yang positif dulu. Bila positif strip didekatkan dengan bahagian metal cap. Kata ni metal cap. Ni strip yang positif. Ni strip ni positif kan. Bila kita dekatkan dengan bahagian metal cap ni. Soalan cikgu untuk permulaan. Bahagian elektroskop ni untuk permulaan, charge dia macam mana? Respon? Elektroskop? Neutral. Untuk neutral, positif dengan negatif dia adalah sama. So kita dekatkan yang positif, ni positif, kita dekatkan positif. Bila dekatkan positif dengan bahagian elektroskop ataupun metal cap kat bahagian atas ni, so positif dekat, apa yang akan tertarik dengan positif? Respon? Negatif. So yang daripada neutral tadi, yang daripada A tadi, elektroskop ni, dia neutral kan, positif dengan negatif dia sama. Bila kita dekatkan positif, maksudnya negatif akan tertarik dengan positif. So negatif semua akan pergi naik ke atas. Positif semua akan naik ke atas, berkumpul dekat bahagian metal cap ni. Okay. Positif akan berkumpul dekat bahagian metal cap. Negatif akan berkumpul kat bahagian metal cap. Bila negatif berkumpul kat bahagian metal cap, so yang tinggal dekat bahagian gold leaf bahagian bawah adalah charge apa? Esma? Positif. Positif. Okey, bila positif dekat sini positif, dekat bahagian kiri kanan positif, bila sama charge apa akan berlaku? Esma? Charge yang sama. Dia akan menolak. Menolak antara satu sama lain. Sebab itulah kalau kamu tengok metal cap ini, gold leaf dekat bahagian bawah ini, dia akan diverge. Diverge tersebut dia akan mencapah. Mencapah tersebut dia akan repel, menolak, diverge. Seperti dalam gambar ini. Faham ke ataupun tidak? Banyak? Faham. Faham Faham. Okey, kita pergi kepada yang bahagian belah kanan ni pula. Negatif strip. Okey, strip tersebut negatif. Bila negatif dekatkan dengan bahagian metal cap, negatif. Apa tertarik dengan negatif? Respon? Positif. Okey, so dekat bahagian metal cap ni akan banyaknya terkumpul positif. Cumanya tolong ingat permulaan dia neutral. Okey. Bila kita dekatkan negatif, adakah positif ni bergerak ke atas untuk nak tertarik dengan negatif? Tak. So, apa yang bergerak? Respon? Negatif Negatif charge turun daripada bawah. strip ni. Negatif yang turun ke bawah, negatif yang banyak bergerak ke bahagian bawah. So bila negatif banyak bergerak ke bahagian bawah, yang tinggal dekat bahagian atas ni adalah respon. Yang tinggal dekat bahagian atas metal cap ni positif, betul. So apa-apa yang bergerak adalah negatif. Tolong ingat So negatif banyak yang lari ke bahagian bawah. Sebab apa? Sebab negatif dia charge yang dekat. Bila negatif dengan negatif dia akan repel. So banyak yang negatif charge yang lari ke bahagian bawah. Bila negatif charge lari ke bahagian bawah, dekat bahagian gold leaf terkumpul ni banyaknya charge apa? Dekat gold leaf untuk yang gambar ni banyaknya terkumpul charge apa? Positif. Negatif. Positif. Negatif. Negatif. Ya, banyak yang lari ke bahagian bawah. So dekat bahagian gold leaf dekat bahagian bawah
banyaknya negatif lah yang terkumpul. Bila negatif dekat bahagian kiri, negatif dekat bahagian kanan, so akan berlakunya charge yang sama akan berlaku penolakan, repulsion. So diverge, akan berlaku diverge. Okay. So gold leaf dekat bahagian bawah ni, dia akan terbuka apabila charge yang sama di antara kiri dan juga kanan, baru dia akan terbuka. Okay. Kalau dia tertutup, maksudnya charge kedua-duanya adalah balance lah ataupun neutral. Kalau dia terbuka, maksudnya charge kedua-duanya adalah sama sebab dia repel antara satu sama lain. Okay. Sebab apa dia boleh repel? Sebabkan oleh kita dekatkan strip yang mempunyai charge yang unbalanced. Maksudnya dia banyak dominant charge, sama ada positif ataupun negatif. Faham ke tak? Tolong respon. Okay tak? Faham. Okay Okey. Okay, faham. Okay. Okay, baik. So, example untuk electricity in our daily life. So, the occurrence of lightning is one of the phenomena that is related to the electrostatic charge. So, dalam kehidupan seharian kita, yang kita boleh nampak dengan jelas adalah dari segi kilat sebenarnya. Kilat adalah, lightning adalah satu contoh yang dominan dekat bahagian dalam kehidupan seharian kita yang kita akan nampak tentang fenomena untuk electrostatic charge. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, kilat tersebut adalah pergerakan untuk charge sebenarnya. So, kilat tersebut dia sebenarnya charge apa? Nasfa? Negatif. Ya, kilat adalah charge negatif. Okey. So, kalau kamu tengok awan-awan awan kat bahagian sini bumi contohnya, bumi kan. Okey, awan-awan. So tiba-tiba dekat bahagian sini ada Haziq. Haziq duduk dekat bumi ni. Haziq tengok mata. Okey, Haziq tengok dekat bahagian atas ni waktu nak hujan waktu tu dah mendung dah. Tiba-tiba Haziq tengok ada kilat. Kilat. Okey. So kilat tersebut Haziq bagi tahu tadi, kilat ini charge-nya apa tadi Haziq? Apa? Negatif. Negatif. Dia elektron Charge-nya adalah negatif elektron. Okey. So kilat tersebut charge adalah negatif. Bermaksud bahawa kalau kamu tengok kilat tersebut dia memancar ke awan yang lain. Daripada satu awan ke awan yang lain. Bermaksud awan tersebut dekat bahagian atasnya terkumpulnya positive charge, dekat bahagian bawah negative charge. Okay. So negatif akan tertarik dengan positif, sebab tu kamu nampak akan ada kilat yang akan tertarik ke bahagian awan pada certain awan. Okay, boleh. Dan daripada awan tersebut, kalau kamu tengok ada juga kilat yang akan sambar ke bahagian ground, bahagian bumi. Silap-silap boleh kena dekat Haziq. Okey. Disebabkan oleh apa? Awan tersebut dekat bahagian bawahnya terkumpulnya negative charge. Okey. Dan juga dekat bahagian bumi Earth dia positive charge. Sebab itu dia akan tertarik ke bahagian bumi. Sebab itu orang kata kalaulah kamu waktu dekat kilat, okey, kamu disarankan jangan duduk dekat bahagian kawasan lapang. Contohnya kamu duduk dekat bahagian kawasan padang contohnya. Kamu duduk seorang kat situ. Possibility untuk kamu kena sambar kilat adalah sangatlah tinggi. Okey, satu. Satu lagi, jangan berteduh dekat bahagian certain pokok. Untuk yang contohnya hujan, ada kilat-kilat, kamu berteduh dekat pokok. Pokok tu juga adalah salah satu possibility untuk kamu akan disambar kilat. So nak buat macam mana? Kalau waktu ada kilat waktu hujan macam tu, kamu nak berteduh kat mana? Tolong respon. Gua. Rumah. Gua. Bangunan. Mana kamu nak? Okey. Better cari bangunan, nyorok kat dalam bangunan tersebut. Sebabkan apa? Bangunan ada lightning conductor. Nak tengok tak lightning conductor? Kalau kamu tengok dekat bahagian atas bangunan, dekat mata kita pun ada. Kalau kamu perasan lah. Dekat bahagian atas bangunan tersebut, dia ada letak macam palang.
dia bukan area lah, bukan area nak cari signal untuk TV ke apa. Kamu dah ada Astro, tak payahlah nak ada ni. Tapi dia tak palang kat bahagian atas tu. Itu adalah lightning conductor. Lightning conductor ni function untuk apa? Supaya bila ada kilat lightning, dia tidak menyambar terus pergi ke bahagian apa dia ni, bangunan. Dia akan menyambar pergi ke lightning conductor dahulu. Dan lightning conductor ini dia akan connectkan terus ke bahagian, dia akan ada wire yang akan terus connect ke bahagian bumi. Maksudnya dia akan terus, ni lightning conductor kat bahagian sini, dia akan terus dibumikan, masuk ke bahagian bumi terus. Maksudnya kalau ada charge negatif lightning kena pada bahagian rumah ni, kena bahagian lightning conductor, dia terus dibumikan. Maksudnya bumi ni charge dia positif. Bumi ni akan menarik charge negatif tersebut masuk ke bahagian dalam bumi. Maksudnya selamatlah daripada lightning tersebut. Lightning tersebut dia sambar kepada bahagian apa dia ni, rumah tersebut akan terbakar. Sebab itulah ada kes rumah terbakar disebabkan oleh apa dia ni, disambar oleh kilat, disebabkan oleh rumah tersebut dia tidak ada ciri-ciri keselamatan. Ciri keselamatan tu adalah apa? Lightning conductor ni dia tak pasang. Okey, boleh. So bahagian rumah dia akan ada ciri-ciri keselamatan, itu lightning conductor, di mana dia akan attract negatively charge untuk dibumikan. Okey. So menjawab pada persoalan lightning tersebut adalah charge apa? Dia adalah charge negatif. Okey, negatif akan tertarik dengan respon. Negatif akan tertarik dengan positif. So, sebab apa cikgu cakap tadi kalau waktu hujan dan juga ada kilat, kamu tak boleh duduk dekat bahagian kawasan lapang, dekat bahagian padang ke apa, kamu duduk seorang. Sebab apa kamu akan boleh possibility untuk kamu terkena lightning tersebut? Sebab apa? Kenapa kamu boleh possibility tinggi untuk kena lightning tersebut? Sebab badan kamu Tanah positif. badan kamu ada charge positif juga. Okay, lightning charge negatif, badan kamu ada charge positif. So possibility untuk kamu kena lightning tersebut adalah tinggi. Sebab itu cari ruangan ataupun ada bangunan, masuk ke bahagian dalam bangunan kalau ada kilat. Okay, disebabkan oleh bangunan, memang sekarang ni kebanyakan bangunan, kalau rumah-rumah kampung tu mungkin tak ada lah. Kalau rumah kampung yang dulu lah, kalau rumah kampung sekarang ni semua dah moden lah, confirm ada lah lightning conductor tersebut. Okay, so lightning conductor tersebut dia membumikan lightning yang kena pada bahagian rumah supaya rumah tersebut tak kena ataupun tak terbakar disebabkan oleh lightning ataupun kilat. Okay, faham? Okay tak? Okey. Okay. Okay, baik. Dah 9.5 minit. Kita 8 sampai pukul 9.30. Okay. Okay. So kita habis sampai bahagian habis pada bahagian solving daily life problem involving electrostatic lah. Kalau untuk electric current ni nanti kita akan sambung dengan lebih lanjut nanti Okay. So kalau kamu tengok bahagian dalam gambar ini, I clean this TV screen 2 days ago. It dusty again. Sebab apa kalau kamu bersihkan TV, tiba-tiba dalam 2-3 hari kita tengok dia ni balik. Dia kotor balik. Sebabkan apa dia kotor balik? Okay. The TV screen can dusty quickly because the negative charge on the dust area dust are attracted to the positive charge on the TV screen. Use a microfiber cloth type of anti-electrostatic material so that it does not become dusty too quickly. Okay, disebabkan oleh kat bahagian screen untuk TV tersebut, okay, dia sama ada negative charge ataupun positive charge. Kalau untuk bahagian TV screen dia positive charge, so dust tersebut dia negative charge. So sebabkan itu dia akan cepat untuk attract dust tersebut, sebab antara screen TV
dan juga das tersebut dia charge yang berbeza. So dia akan attack dengan lebih cepat. Okay. Sebab tu dah cepat untuk TV tersebut dia berhabuk lah. Okay. So nak bersihkan dia, sebab itulah dia jual produk-produk yang ada anti-electronic microfiber cloth contohnya. Okay. Yang diperbuat daripada fiber. Okay. Sebabkan oleh dia anti-elektrostatik. Maksudnya bila kamu rub microfiber cloth tersebut dekat bahagian TV tersebut, okay, dia akan berhabuk, tapi dia ambil masa yang lama sedikit lah, sebabkan oleh dia anti-elektrostatik. Apa maksud anti-elektrostatik? Bermaksud bila kita lap sahaja skrin TV tersebut, bahagian skrin TV tersebut dia menjadi seperti neutral. Okay, charge tersebut jadi neutral. Bermaksud bila dah jadi neutral, possibility untuk dia attract dust tersebut dia kurang sedikit lah. Tapi jangan kamu ingat kalau dah ni, memang setahun memang tak ada habuk langsung. Tak. Dia masih lagi akan ada habuk, cuma dia akan kurangkan sedikit disebabkan oleh material daripada cloth tersebut dia diperbuat daripada microfiber. Microfiber tersebut dia adalah anti-elektrostatik. Okay. Anti-elektrostatik tersebut dia akan mengurangkan untuk proses elektrostatik tersebut daripada terjadi. Boleh faham? Hello, boleh faham tak? Okey ke? Faham. Faham cikgu. Okey, baik. So itu adalah berkaitan dengan daily life problem involving electrostatic. So untuk electric current kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya minggu hadapan. Okey. Okey, kejap. Siapa ni? Amirul? Tolong respon je Amirul. Ya, cikgu. Kamu checkkan attendance Attendance, boleh. Okey, sekejap lagi mau beritahu cikgu siapa yang tak masuk. Sekarang ni ada 27 orang saja yang masuk ni. Kejap, sebelum tu cikgu nak tolong cikgu kejap. Ada Khadijah tak dekat dalam kelas ni? Dah lah cikgu respon kat dalam grup. Tak ada. Senyap je. Tolong kawan-kawan dalam kelas ni, tolong bagi tahu cikgu je. Khadijah ada tak dalam kelas ni? Khadijah? Ya, demam. Demam? Dia demam cikgu. Dia demam? Tak beritahu Daripada semalam. daripada semalam? Mm-mm. Tak beritahu apa-apa ke cikgu pun. Senyap je demam dia. Okey, tolong, tak tahulah dia tak baca grup ke apa ke. Tolong benda demam ke apa ke, tolong bagi tahu dekat dia, tolong minta dia WhatsApp cikgu ni as soon as possible untuk hari ni. Boleh tak? Siapa-siapa? Tolong respon. Boleh bagi tahu dia tak? Tolong WhatsApp Boleh, cikgu cikgu. hari ini Boleh, juga. Okey, hari ini Boleh. juga. Okey, baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okey. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.